Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan di Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak. Hari ini cikgu nak bincang satu bahagian berkaitan dengan kemahiran komunikasi, iaitu berkaitan dengan teknologi maklumat. Okey, so hari ini kita akan bincang tentang peranan dan kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, peniaga ni banyak bergantung pada komputer. Okey, contohnya untuk mendapatkan pesanan, menghantar pesanan, okey, menerima bayaran, membuat bayaran dan sebagainya. Jadi, komputer ni mainkan peranan yang sangat penting dalam dunia perniagaan sekarang. Okey. So, apakah dia teknologi maklumat? Teknologi maklumat ni rujuk pada kaedah. Okey, satu cara yang digunakan oleh sesebuah perniagaan, contohnya mungkin dia menggunakan komputer, alat telekomunikasi seperti telefon, fax dan sebagainya untuk simpan, keluar atau menghantar maklumat. Okey, jadi kalau kamu diminta berikan maksud teknologi maklumat, okey, so keyword dia adalah satu kaedah atau cara, iaitu kita boleh menggunakan komputer atau alat telekomunikasi yang lain. Okey, contohnya telefax dan sebagainya untuk simpan, keluarkan atau menghantar maklumat. Okey, alright. Peranan teknologi maklumat ni kepada perniagaan ni dapat dibagi kepada 6 kumpulan utama. Okey, yang pertama ialah peranan dalam pengeluaran. Okey, so dunia perniagaan yang berkaitan dengan pengeluaran ni banyak bergantung pada komputer. Okey, so antara peranan utama ialah komputer ni atau teknologi maklumat ni bantu mereka dalam mereka cipta produk, design. Okey, cipta produk, iaitu kita sekarang ni ada banyak perisian seperti Computer Aided Design CAD untuk reka bentuk produk. Okey, so reka cipta atau reka bentuk produk ni dapat digunakan atau dapat dibuat dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan komputer. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, kalau kamu adalah seorang pereka designer untuk kabinet rumah, okey, so boleh gunakan komputer dan design kabinet rumah mengikut kehendak pelanggan, boleh ubah warna dan sebagainya. Kalau dulu kita menggunakan kaedah manual yang menyebabkan pembaziran kertas dan sebagainya, sekarang kita boleh gunakan komputer untuk design. Begitu juga dengan kalau kamu ni adalah designer untuk pakaian, boleh gunakan komputer untuk reka bentuk pakaian dengan cara yang lebih mudah. Okey, itu yang pertama ya, reka cipta. Yang kedua, ICT membantu pengeluar untuk keluarkan produk yang banyak, sebab mesin ni boleh diprogramkan dengan menggunakan komputer. Okey, so komputer akan menggerakkan mesin ni mengikut keperluan dan boleh keluarkan barang dengan jumlah yang banyak. Okey, dan ia juga boleh mempercepatkan proses pengeluaran. Kalau kita guna kaedah manual, dia mengambil masa yang lama. Kalau kita gunakan komputer, proses pengeluaran ni boleh berlaku dengan lebih cepat. Contohnya kalau kita pergi kilang roti, pengadunan tepung, okey, semua kerja berkaitan dengan pengeluaran roti ini akan dikendalikan dengan menggunakan mesin yang dikawal oleh komputer. Okey, ini memudahkan aktiviti pengeluaran barangan. Okey, di samping itu, oleh kerana kita menggunakan komputer untuk mengawal mesin, kita boleh keluarkan barang yang berkualiti dan barang yang seragam. Kalau kita gunakan kaedah manual, mungkin kualiti produk tu tidak begitu baik berbanding dengan menggunakan mesin. Okey, itu peranan dalam pengeluaran. So remember, first one ialah reka cipta, boleh keluarkan produk dengan banyak, cepat, barang yang berkualiti dan seragam. Okey, alright. Yang kedua, peranan dalam pemasaran. Okey, kalau kita gunakan ICT, mudahlah untuk kita memperkenalkan produk kepada bakal pelanggan. Introduce, okey, produk baru ke atau barang yang kita keluarkan kepada pelanggan. Yang kedua, kita juga boleh menghantar katalog dengan cara yang lebih mudah. Okey, contohnya menggunakan email untuk menghantar katalog produk kita, menerima dan membuat tempahan produk. Okey, so yang keempat, bayaran lebih mudah, tak perlu menggunakan wang tunai. Kita boleh buat bayaran dengan menggunakan kad kredit atau e-banking. Pengguna ini ada kelebihan, iaitu boleh buat perbandingan harga atau produk. Sebab ada beribu-ribu laman web dalam internet, jadi pengguna boleh buat perbandingan. Okey, dan mereka juga boleh menyimpan maklumat berkaitan dengan pelanggan. Okey, ini peranan ICT dari segi pemasaran, memperkenalkan tempahan, bayaran, perbandingan maklumat. Okey, contohnya kalau kamu perhatikan, KFC menggunakan media sosial itu Facebook untuk memperkenalkan produk, okey, mempromosikan produk dan sebagainya. Okey, right. Yang ketiga dalam pengurusan inventory,
Inventory maksudnya stok. Okay, semua peniagaan ni ada menyimpan stok. So dengan menggunakan ICT, kita boleh semak berapa baki stok yang ada dalam kedai kita. Okay, berapa baki stok. Lepas tu kita boleh kenal pasti lokasi barang. Ada peniagaan yang ada banyak cawangan, mungkin cawangan A kekurangan barang, mereka boleh kenal pasti cawangan mana yang ada barang tu dan boleh dipindahkan dengan segera. Okay, dan mereka juga boleh mengetahui tarikh kita beli dan juga tarikh luput. Ini penting ya. Kalau kita guna manual ni, mungkin kita lupa tarikh luput. Kalau guna komputer, senang nak cari. Boleh mengetahui harga barang. Ada barang yang harga sentiasa fleksibel. Harga ni sentiasa berubah. Jadi kita boleh ubah suai harga mengikut keperluan pasaran. Okay. Dan juga mendapatkan maklumat tentang pembekal. Kalau kita nak kontak pembekal, senang saja. Boleh terus pergi ke komputer sistem untuk mendapatkan maklumat tentang pembekal. Okay. Right. Peranan dalam kewangan, ada 3 peranan utama. Satu, boleh mengurangkan kos dalam menguruskan kewangan sebab dia kurang menggunakan dokumentasi. Filing system ni tidak menggunakan kaedah manual, tidak menggunakan kertas. Tak perlu gajikan ramai pekerja sebab semuanya boleh digunakan atau boleh dikendalikan dengan menggunakan ICT. Okay. Jimat masa, kita boleh gunakan perisian as, contohnya seperti USB untuk rekod urus niaga, sediakan penyata kewangan. So kita boleh dapat penyata kewangan dalam jangka masa yang lebih singkat berbanding dengan kalau kita gunakan kaedah manual. Okay. Dan urus niaga lebih mudah sebab kita boleh terima dan buat bayaran dengan menggunakan mesin ATM, okay, ataupun talian e-banking dan sebagainya. Okay, itu peranan dalam kewangan ya. Pengurusan sumber manusia pula. Okay, ini aspek yang sangat penting dalam sesebuah perniagaan. Kalau kita menggunakan ICT, boleh jimatkan waktu kerja dan juga meningkatkan produktiviti. Okay, contohnya pengantaran laporan ni boleh dibuat dengan serta-merta. Okay, berapa jam bekerja boleh kira secara automatik dalam sistem. Jadi tak perlu bazir waktu kerja. Okay, pekerja boleh tumpukan perhatian pada pengeluaran barang. Okay. Pengiraan ganjaran yang lebih mudah, okay, semuanya online, jadi boleh kira gaji pada hujung bulan dengan lebih cepat, okay, boleh buat penilaian prestasi dengan lebih mudah, maklum balas pada pekerja boleh diberikan dengan segera, okay, pekerja faham apa kesilapan mereka dan sebagainya, okay. Di samping itu juga boleh bantu kita menentukan keperluan latihan. Pekerja boleh hantar keperluan latihan melalui komputer, apa bidang yang mereka perlu, kemahiran baru dan sebagainya, okay. Contohnya, kita rekodkan kehadiran pekerja ya dengan menggunakan sistem cap jari yang menggunakan kaedah automatik. Okay, so tak perlu guna sistem manual punch card dan sebagainya. Ini adalah contoh payroll management system ya. Okay, peranan dalam perakaunan accounting, of course, kalau kita ada sistem ICT yang memuaskan, kita boleh simpan rekod urus niaga atau transaksi. Okay, lebih mudah untuk menyimpan rekod. Boleh buat laporan kewangan dengan lebih mudah. Contohnya sediakan bajet dengan menggunakan perisian perakaunan. Okay, kalau kamu perhatikan ni, kita dapat informasi berkaitan dengan pelanggan, okay, supplier, sales dengan jangka masa yang lebih cepat. Okay, so ni peranan dalam perakaunan. Okay, so remember, ICT boleh bantu perniagaan dalam 6 aspek. Okay, iaitu satu berkaitan dengan pengeluaran, yang kedua pemasaran, yang ketiga, kewangan. Yang keempat, sumber manusia, perakaunan dan juga inventory. Okay. Contoh soalan yang akan ditanya adalah contohnya nyatakan 4 kepentingan ICT dalam pengurusan kewangan. Okay, dalam sebuah kilang perabot. Cara menjawab, 4 kepentingan ICT dalam pengurusan kewangan sebuah kilang perabot ialah, bagi contoh seperti menjimatkan masa, sediakan rekod kewangan dengan lebih cepat. Okay, itu contoh jawapan. Okay. Nyatakan 4 kepentingan ICT dalam pengurusan sumber manusia dalam sebuah kolej swasta. Sama juga. Okay. Menilai prestasi, keperluan latihan, okay, meningkatkan produktiviti dan sebagainya. Okay. Kalau soalan nombor 5, jelaskan 5 peranan ICT dalam pengurusan perniagaan sebuah syarikat pengeluaran perabot. Ini soalan yang si panjang. Jadi, kamu kena bahagikan pada 5 perenggan utama. Bahagikan pada 5 peranan iaitu kewangan, pemasaran, pengeluaran, sumber manusia, inventory dan juga perakaunan. Boleh pilih mana-mana 5. Okay. So, kalau
perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari laman web cikgu, iaitu geogratik@blogspot.com untuk dapatkan maklumat tambahan. Laman web ni ada banyak kajian kes, contoh-contoh soalan dan sebagainya untuk bantu kamu dalam peperiksaan nanti. Terima kasih. Bye-bye.